الله الله ربي هو الله أدعوك أرجوك غوثا. Kemudian dari sudut kelebihan puasa ni dalam konteks rohani kita, Nabi menyatakan apa? Qillatu ta'am hiya ibadah. Mensedikitkan makan adalah ibadah. Jadi dalam puasa ada benda ni. Iza aqallur rajul at-tu'mah muri'a jawfuhu nuran. Apabila seorang mensedikitkan akan makan, mana bukan entah makan, mana puasa tu sedikit lah, dan ada masa kita berbuka balik. Muri'a jawfuhu nuran, maka batin hati dia akan dipenuhkan dengan nur, kata Rasulullah SAW. Nur iman dia makin terang, nur ma'rifat dia makin terang, nur taqarrub, penuh hubungan dengan Tuhan makin terang. Sebab tu kita tengok kesan dari segi rohani dia jauh. Kesan ibadah luar pun berubah. Kita puasa lapar dahaga, tapi Quran boleh khatam. Tegawai malam dia boleh buat. Berbanding dengan bulan kadang-kadang tak puasa, perutnya penuh. Kadang Quran pun dia baca-baca tidak, kadang baca kadang tidak. Itu rahsia kita tengok. Rahsia bila yang zahir tu kita kurangkan, rohani kita dia kuat, rohani kita dia terang. Itu di antara kelebihan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali di antara nataij ataupun kelebihan yang didapati apabila seorang menjaga puasa dia dengan sungguh-sungguh. Ya. Yang kedua daripada kelebihan takwa tadi ialah diberikan al-hifz wal hirasa. Bila seorang berjaya membentuk diri dia seinsan yang muttaqin, dan peluang kita terbesar ni dalam Ramadan. Sebab Tuhan kait di belakang la'allakum tattaqun. Ya, sebenarnya kamu akan jadi orang bertakwa. Sebab la'alla tu pada bahasa Arab dia ada dua makna, satu litaraji, satu dipanggil litahqiq. Ya, kadang-kadang dia orang terjemah mudah-mudahan, tapi terjemahan tepat dia ialah sebenarnya. Ya, ditahqiq. Sebab ulama menyatakan kalau lafaz la'alla dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW dipakai litahqiq, makna confirm. Itu maksud ini. Ya. Bila kamu berpuasa je la'allakum tattaqun, tetap kamu akan dapat maknanya apa? Takwa makna yang sebenarnya akan diberikan oleh Ta'ala. Dengan syarat jagalah tadi ada adab, cara-cara dia mana. Ya. Yang kedua al-hifz wal hirasah. Jadi pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada tipuan musuh. Bila seorang menjadi insan yang benar-benar bertakwa, maka Tuhan akan beri dia kawalan daripada tipu daya musuh. Dalil wa in tasbiru wa tattaqu, sekiranya kamu bersabar dan kamu bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'ah. Ya, iaitu la yadurrukum, tidak akan memberi mudarat kamu oleh tipu daya musuh sedikit pun. Di antara musuh yang terbesar dekat kita nafsu kita. Ya, syaitan, dunia, itu benda-benda besar tu. Jadi kalau dia benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan dia menjunjung sungguh dengan keikhlasan rohani dia dengan Allah Ta'ala, jika itu dia akan dapat pemeliharaan daripada Allah Ta'ala. Ya, kalau tergasa nak buat apa itu ada je Allah Ta'ala kawal dia. Ya. Setengah daripada orang dapat pelihara benda tu dia nak buat tapi Tuhan pusing. Ya. Kalau tak dapat pemeliharaan dia tak nak buat tapi terkena juga. Atau tanda tak ada pemeliharaan. Ya. Jadi maknanya bila dapat pemeliharaan ni hasil daripada mana? Bila dia telah berjaya disenaraikan dalam insan muttaqin yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya ulama sebut at-ta'yid wan nusrah. Kelebihan daripada puasa ni kalau kita betul dapat bentuk insan muttaqin, dia akan dapat at-ta'yid wan nusrah. Mana kekuatan dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdalilkan firman Ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Ta'ala berserta, mana an-nusrah, bantuan, ya, kekuatan, keteguhan jiwa dia tadi, berserta dengan orang yang benar-benar bertakwa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang melakukan ihsan, melakukan amal yang saleh. Ya, jadi hasil daripada mana tadi? Setengah daripada dia ni sedang kita akan tunggu, iaitulah satu bulan riyadhah yang sangat besar ni. Iaitulah Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan kita berhasil. Tajuk besar dia, maka ni antara cetusan-cetusan daripada kurniaan Allah Ta'ala pada insan yang muttaqin. Dan yang keempat, an-najat minasyada'id
wa rizqu minal halal. Setengah daripada orang yang dapat masuk dalam rain ya bertakwa ni, itulah dia dapat maknanya kelepasan daripada segala kesusahan, segala ujian. InsyaAllah dia lepas. Tuan uji lepas, dia lepas, dia tak sangkut. Tidak antara kelebihan seseorang tadi bila dia dapat menjejakkan mana diri dia dalam jumlah muttaqin, orang yang benar-benar bertakwa kepada Ta'ala. Dan dalil dia ayat yang selalu orang kita Melayu ingat ayat ni kan, ayat 1000 dinar. Dia buat ayat tarik duit kan. Ayat tarik duit. Ayat ni bukan tarik duit kan. Ya, wa may yattaqillah, siapa yang benar-benar bertakwa kepada Ta'ala, maka jawab dia yaj'al lahu makhraja. Itu syadaid. Telah keluarkan dia daripada jalan keluar dia dapat. Masalah kadang orang tengok buntu tu ada selesai, ada je jalan keluar. Tuan akan buka. Satu. Yang kedua, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah beri dia rezeki dengan sekira-kira dia pun tak sangka. Kalau kita makan gaji tu dah nampak kan sebulan berapa. Yang ni tak sangka-sangka Tuhan beri. Itu menandakan apa? Tingginya darajat takwa tu. Sebab rezeki yang paling mulia sekali ni ada dipanggil rezeki al-mau'ud. Rezeki mau'udun, mana rezeki yang Tuhan syarat janjikan dengan takwa. Ya, dia ada sana rezeki al-maqsud, ada rezeki al-madmun, rezeki al-mamluk. Dia ada 4 jenis rezeki. Ya, rezeki mamluk ni kita milik kan. Ya. Tapi kadang dia tak sempat pakai sebab dia sedang berpakaian satu pakaian. Apa pakaian dia? Bakhil. Ya, rezeki banyak, dia sayang simpan duit. Beratus-ratus ribu kat bank, simpan. Malaikat mau datang habis. Ya, anak dia pun siap paraid orang ramai. Ada satu kerugian gitu ya. Sebab kita mencari kemudian kena dibelanja. Belanja pada jalan Allah tu simpanan besar kita di sana. Ya. Simpanan besar. Tapi oleh kerana dia telah diikat, dibelenggu dengan sifat yang kurang elok, iaitu al-bukhl, kebahilan, akhirnya dia simpan, itu dipanggil mamluk. Dia hanya memilih saja. Ada pada manfaat dia tadi tak dapat. Manfaat besar sekali ialah kita dapat guna simpan untuk maknanya pembekalan kita ketika hari yang sangat dahsyat di sana besok. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, padahal tidak memberi manfaat harta benda, anak pinak, melainkan orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Apa qalbin salim? Di dunia kata ulama mentafsirkan hati yang tidak, maknanya terosak dengan pengaruh-pengaruh yang tidak elok. Ya, hatinya tidak ditambat dengan dunia, tidak ditambat dengan nafsu dan sebagainya, sejahtera. Maka setengah daripada sejahtera dia, itulah dia bersifat dengan pemurah. Itu di antara dia, ya. Dalam hadis Nabi kata apa? Al-war'u hasan walakin fil ulama'i ahsan. Ya, as-saha hasan walakin fil aghniyai ahsan. Al-haya hasan walakin fil nisa'i ahsan. Sifat wara' itu elok, tetapi pada ulama terlebih elok, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat pemurah itu elok, tapi pada orang kaya lebih elok. Kita nak buat madrasah, surau, nak buat masjid, kan? Kena ada korporat besar, dia kali puk 3 orang siap. Kan? Kalau bagi ni orang bagi dia umur derma 5 tahun tak siap. Bagi seorang apa RM1 buah mungut. Dia makan ikan bakar RM60, RM80. Ya, dia derma untuk jalan antara sikit dia bagi tu. Sifat tu maknanya apa? Bahaya tu. Itu panjang perbahasan dia lah, ya. Jadi nak ceritakan sini, dia terpas tu daripada segala tipu daya musuh-musuh yang amat bahaya yang merosakkan perjalanan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.